Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam video penerangan uh, sejarah tingkatan 4. Okey, hari ini kita masih dalam bab 2, kebangkitan nasionalisme. Tapi kita nak belajar tentang perkara 2.5, iaitu kesedaran nasionalisme di negara kita. Okey. Hari ini kamu boleh rujuk buku teks kamu Sejarah Tingkatan 4 muka surat 32 dan 33. Okey, apa yang kita nak belajar hari ini? Kita nak tengok tentang kemunculan kesedaran nasionalisme di negara kita melalui beberapa contoh yang diberi. Okey. So kita tengok satu-satu. Kesedaran nasionalisme di negara kita bermula sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi, ya. Kemudian kesedaran nasionalisme ini berkembang semasa tokoh-tokoh pejuang tempatan kita menghadapi ancaman daripada Siam dan British terutamanya. Okey. Sebagai contoh diberi dalam buku teks kamu, ya. Usaha yang dilakukan oleh Sultan Mahmud Shah. Ya, siapa Sultan Mahmud Shah ni? Sultan Mahmud Shah adalah Sultan Melaka, ya, Sultan Melaka sebelum kejatuhan dan kemerosotan Melaka di tangan Portugis. Okey, so Sultan Mahmud Shah ni berusaha mendapatkan semula Melaka dengan melakukan 3 kali serangan terhadap Portugis yang berada di Melaka pada waktu itu. Namun serangan menemui kegagalan. Okey, maksudnya di sini adalah usaha Sultan Mahmud Shah ni untuk mendapatkan semula Melaka, ya, hak kita, okey, daripada campur tangan penjajah, ya. Okey. So apa nak cakap di sini, apa yang kita boleh tekankan di sini, itu adalah usaha tersebut adalah kesedaran nasionalisme antara yang awal berlaku di negara kita. Okey. Kemudian contoh yang kedua diberi ialah usaha Sultan Abdullah Mukarram Shah, iaitu Sultan Kedah, menentang Syarikat Hindia Timur Inggeris, singkatannya di situ ialah SHTI, untuk mendapatkan semula Pulau Pinang. Ya, kerana di sini Pulau Pinang adalah sebahagian daripada wilayah Kedah. Okey, usaha Sultan Abdullah Mukarram Shah ni untuk mendapatkan Pulau Pinang ni adalah salah satu contoh juga, ya, kemunculan nasionalisme di negara kita. Okey. Dan perjuangan Sultan Abdullah ni merupakan perjuangan terawal, ya, menentang British di Kedah. Kemudian kita tengok kepada contoh yang ketiga, di mana penentangan menuntut kebebasan daripada ancaman luar dan mendaulatkan wilayah masing-masing oleh pembesar dan pejuang tempatan seperti Penghulu Dor Said, Datuk Maharaja Lela, Pandak Lam, Datuk Bahaman, Rentab, Mat Saleh, Tok Janggut dan juga Haji Abdul Rahman Limbung. So, nama-nama tokoh yang cikgu sebut tadi ialah pembesar-pembesar dan pejuang tempatan, ya, yang memainkan peranan sangat penting dalam membantu membanteras, ya, ancaman ataupun campur tangan British terutamanya, ya. Dan mereka ni memperjuangkan untuk mendaulatkan wilayah mereka masing-masing. Sebagai contoh, Tok Janggut melakukan penentangan yang hebat, ya, di Kelantan. Okey, Datuk Maharaja Lela, Pandak Lam, Datuk Maharaja Lela di Perak, ya. Okey. So kita tengok contoh seterusnya. Contoh keempat. Kesedaran nasionalisme di negara kita juga muncul, ya, akibat daripada perkembangan gerakan Islah. Okey, daripada kita belajar hari itu perkembangan nasionalisme di Asia, ya, yang melibatkan kerajaan Uthmaniyah dan juga Mesir, ya. Okey, so perjuangan yang tokoh agama yang dibawa oleh gerakan Islah ni dipelopori di negara kita oleh Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin, Haji Abbas Muhammad Taha dan juga Said Sheikh Al-Hadi. Okey. Kemudian kita tengok contoh yang kelima. Kesedaran nasionalisme juga digerakkan melalui penulisan kreatif dan akhbar oleh tokoh-tokoh seperti Zainal Abidin Ahmad, nama lainnya Za'bar, Muhammad Rakawi Yusof, Abdul Rahim Kajai,
Hajah Zainul Munshi Sulaiman, Ibu Zain dan juga Fatimah Yaakob. Okey. So di sini peranan akhbar dan juga adanya karya-karya kreatif daripada tokoh-tokoh ni tadi juga memainkan peranan yang sangat penting yang memberikan kesan semangat nasionalisme tadi di negara kita, ya. Okey. Seterusnya contoh ke-6 yang diberi ialah adanya perjuangan pertubuhan sosioekonomi oleh golongan berpendidikan, pendidikan Inggeris dan juga pendidikan Melayu. Tokoh yang terlibat ialah Ibrahim bin Yaakob, Ishaq Haji Muhammad, Ahmad Bustamam, Burhanuddin Al-Hilmi. Okey. So, di sini apa yang kita boleh rumuskan untuk pembelajaran kita hari ini? Kesedaran nasionalisme di negara kita telah lama wujud daripada pihak sultan, pembesar, tokoh agama, wartawan, guru, penulis ataupun rakyat sendiri. Okey, perjuangan ini, mereka ni membawa perjuangan ni dizahirkan dalam pelbagai bentuk, sama ada melalui gerakan secara terbuka, setempat, idea penulisan dan juga kegiatan berpersatuan yang terus berkembang bagi mempengaruhi masyarakat kemudiannya. Termasuklah kita hari ini. Sebab apa? Perjuangan mereka pada waktu tertentu sebelumnya tadi memberi kesan kepada kita yang belajar sejarah pada hari ini. Okey, kita belajar sejarah tentang negara kita. So sedikit sebanyak sepatutnya kita dapat menanamkan, ya, rasa cinta kan pada tanah air kita. Patutnya kita ada semangat nasionalisme yang tinggi dalam diri kita untuk mempertahankan perjuangan yang telah dilakukan oleh golongan tokoh-tokoh tadi yang kita dah belajar tadi. Okey. Sampai di sini sahaja kita pada hari ini. So, apa yang kita belajar hari ini? Kita belajar tentang kesedaran nasionalisme di negara kita melalui beberapa contoh yang cikgu beri, ya. Dan kita tahu kesedaran nasionalisme ni wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Lama dulu dah memang wujud dah, ya, kesedaran nasionalisme ni sebenarnya. Okey, sampai kita berjumpa lagi pada video penerangan yang akan datang. Selamat membaca semula. Terima kasih semua.